Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Pelajaran bahasa Arab kita tangguh dulu. Dan ada soalan? Tak ada? Bagus, alhamdulillah. Kita terus masuk kitab kita, muka surat yang ke-9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, mukallafun adalah hukum syarak itu tergantung ia dengan tiap-tiap seorang mukallaf. Mukallaf ialah seorang yang diberati dengan hukum-hukum dan perintah-perintah agama Islam, iaitu orang yang akil, berakal, baligh, cukup umur, yang telah sampai kepadanya seruan Islam, dakwah Rasul, serta sempurna hawas panca inderanya. Akil, orang yang berakal, yang tidak hilang akalnya oleh seumpama gila atau sebagainya. Baligh, orang yang sampai umurnya 15 tahun atau orang yang keluar mani dengan mimpi bersetubuh atau sebagainya setelah umurnya 9 tahun, atau perempuan yang berumur 9 tahun yang datang haidnya. Sampai seruan Islam, iaitu sampai dakwah Rasul, iaitu bagi diri orang yang baru memeluki agama Islam umpamanya. Adapun orang yang sudah Islam kerana Islam ibu bapanya, maka ia mukallaf jika ia akil dan baligh, dan wajib ia mempelajari hukum-hukum Islam. Sempurna hawas, iaitu ketiadaan cedera pendengarannya dan penglihatannya, dan jika cedera panca inderanya yang lain sekalipun. Adapun orang yang cedera pendengarannya sahaja atau penglihatannya sahaja, maka ia mukallaf jua. Baik. Jadi kita nak sambung ni bab seterusnya, mukallaf. Mukallaf ni asal perkataan kallaf. Kallafun. Kallaf tu maknanya beban. Mukallaf, orang yang kena beban. Tu. Baik. Adalah hukum syarak itu tergantung ia dengan tiap-tiap seorang mukallaf. Baik, kita sebelum ni kita dah belajar. Ingat balik, refresh balik. Kita dah belajar 3 jenis hukum, iaitu hukum akal, hukum syarak dan hukum adat. Kemudian dia terang satu-satu. Lepas tu dia pergi kat pecahan hukum syarak tu, dipecahkan lagi menjadi hukum wad'i. Hukum syarak tu juga nama lain dia hukum taklif, hukum taklifi. Dalam hukum taklifi dipecahkan lagi 5 menjadi hukum wad'i. Okey, baik. Kemudian hukum syarak itu jatuh dia pada siapa? Sebab hukum syarak ni dipanggil taklif.
hukum taklifi. Taklif tu maknanya sesuatu bebanan. Jadi bila sebut suatu bebanan, siapa yang kena beban? Maka yang kena beban tu dipanggil mukallaf. Baik. Jadi adalah hukum syarak atau hukum taklifi itu tergantung ia dengan tiap-tiap seorang mukallaf. Setiap orang yang bernama mukallaf, maka dia tergantung atau terbeban dengan beban syarak, yakni beban taklifi. Beban taklif tadi. Beban mana beban? Beban wajib, beban sunat, beban harus, beban makruh, beban haram. Tengok balik hukum syarak yang dulu kita belajar. Itulah beban dia. Wajib tu beban, sunat tu beban, harus tu beban, makruh tu beban, haram tu beban. Maksud beban ni bukanlah maksudnya kita malas nak tanggung. Tak, tapi makna beban, makna tanggungjawab yang mesti dipikul. Tanggungjawab wajib, tanggungjawab sunat, tanggungjawab harus, tanggungjawab makruh, tanggungjawab haram. Macam wajibnya sembahyang. Suka tak suka, rajin tak rajin, rajin ke malas ke, macam mana mengantuk ke, bila hukumnya wajib, beban, tanggung. Kita bertanggungjawab sebagai hamba Allah menanggung beban wajib itu untuk kita tunaikan sembahyang tu. Kalau sunat, sunat lah. Kalau harus, haruslah. Kalau makruh, makruh. Kalau haram, haram. Baik, selesai. Kemudian dijelaskan lagi makna mukallaf. Ialah seorang yang diberati. Sebab tu kita sebut tadi beban. Mukallaf artinya orang yang diberatkan. Bila berat maknanya sesuatu yang kena tanggung lah, kan? Sesuatu yang kena tanggung. Tanggung apa? Dengan hukum-hukum, menanggung hukum dan perintah-perintah, suruhan-suruhan yang disuruh oleh agama Islam, yakni Allah lah. Allah dan Rasul lah. Agama Islam tu merangkumi Quran, hadis, ijma', qiyas. Tu. Jadi perintah daripada Quran, hadis, ijma', qiyas itulah yang kita nak kena tanggung. Hukum ni nak kena tanggung, perintah ni nak kena tanggung. Macam perintah, contohlah, ni contoh lain kita buat. Contoh guru kita perintah. Dia suruh perintah buat air. Maka kita kena tanggung buat air tu. Mana air tu sedap ke tak sedap, bawah tanggungan kita. Jadi tak jadi air tu, bawah tanggungan kita. Tu. Sama juga. Itu contoh dari sudut agama ni. Allah perintah kita semayang. Maka wajib kita kena semayang. Dan semayang tu kita kena tanggung. Semayang tu sempurna ke tak sempurna ke, elok tak elok ke, kita kena tanggung. Masuk kena tanggung, nak kena jawab esok di padang mahsyar. Di yaumul hisab, hari perkiraan, kerana Allah akan kira balik apa saja yang telah diperintah dan dipertanggungkan ke atas kita. Macam mana kita menanggungnya, macam mana kita melaksanakan perintahnya, itulah disebut sebagai mukallaf. Iaitu dijelaskan lagi, orang yang akil. Ini beberapa syarat-syarat mukallaf lah. Antaranya yang pertama, orang itu mesti akil. Akil tu bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya orang yang berakal. Asalnya aklun. Aklun artinya akal. Akil, orang yang ada akal. Jadi orang yang berakal. Yang tu yang pertama. Yang kedua, baligh. Baligh bukan balih. Banyak orang salah sebut. Dia sebut baligh. Kalau baligh dengan huruf kha, ni ghain. Baligh. Baligh artinya sampai. Macam hadis Nabi kan, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Baligh artinya sampai ataupun cukup. Cukup di sini makna apa? Cukup umur. Nanti kita akan jelaskan lagi cukup umur tu macam mana. Yang telah sampai kepadanya seruan Islam, tu yang tiga. Yang tiga, telah sampai kepadanya seruan Islam, artinya dakwah Rasul. Dakwah Rasul tu, dakwah tu maknanya seruan dalam bahasa Arab ataupun panggilan. Seruan Rasul, panggilan Rasul. Dia sampai kat telinga dia. Sama ada melalui lisan, bunyi suara, atau dengan tulisan. Tak kira lah. Macam ada orang dia dakwah dengan cara ginilah, cara berceramah, ada dengan suara. Ada orang dia tak cakap, dia tak dengan suara, tapi dia ceramah atau dia dakwah dengan tulisan. Mana? Dengan tulis komen ke apa ke, dia tulis kat WhatsApp ke, benda-benda yang baik boleh membawa kepada kebaikan, itu juga dikira dakwah, iaitu dakwah secara tulisan. Baik.
Ada juga dakwah secara perbuatan, yakni dengan akhlak. Perbuatan baik dia tu menyebabkan orang lain nak tiru. Jadi dakwah dapat pahala kat dia. Sebab tu perbuatan jahat kita jangan dipamer-pamerkan pada orang. Kalau orang ternampak tu lain cerita. Tapi kita sengaja tonjol-tonjolkan, tunjuk kat orang perkara tak elok perbuatan yang kita buat. Maka kalau orang lain tiru, kita dapat dosa. Walaupun kita tak suruh dia buat, tapi dengan kita buat depan dia, menjadi tunjuk ajar pada dia untuk tiru. Kita nak buat TikTok seorang-seorang kat rumah tak apalah. Nak joget, nak guling atas kursi, masuk bawah kursi, lepas tu masuk pula dalam periuk nasi, tak kira lah. Ngapa? Tak ada masalah. Tapi jangan je tayang kat orang. Tayang kat orang, orang tiru. Orang tiru pula gaya gelik sebagainya, dengan kita dapat dosa. Sebab itulah pelik. Allah ni maha pemurah, lagi maha penyayang, lagi maha pengampun. Kemudian Allah maha pengampun. Allah ampun dosa-dosa kita, satu. Yang keduanya, umat Nabi Muhammad ni Allah ganjarkan ganjaran pahala tu begitu banyak. Baca Quran di luar semayang, satu huruf diganda 10. Satu huruf, alif lam mim, 3 huruf, jadi 30 dah. Situ di luar semayang. Dalam semayang didarab 100. Dalam setengah hadis sebut didarabkan dengan 100. Maknanya kalau alif lam mim saja 300. Maknanya kalau kira ke baca Quran saja, banyak mana pahala kita. Berlambak-lambak pahala. Berlambat-lambat. Tu baru cerita baca Quran. Belum lagi angkat ranting ataupun dahan kayu di tengah jalan menyebabkan orang tersekat, kita mudahkan orang. Lagi besar pahala. Lagi dalam la tahkiran. Orang yang membersihkan rumah Allah walaupun dengan najis tai cicak saja, dia pergi buang. Tai cicak kecil je, Allah bina mahligai di dalam syurganya. Maknanya satu perbuatan baik walaupun kecil, walaupun sikit, Allah bayar begitu banyak, ganjarannya begitu besar. Tapi walhal, kenapa masih lagi ada manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, itu masih lagi dosanya lebih banyak daripada pahala? Kenapa jadi begitu? Kerana kita khawatir perkara-perkara yang jahat kita tunjuk pada orang, orang ikut, itulah yang menyebabkan dosanya juga jadi jariah. Dosanya akan jadi berlambak-lambak, akan meningkat-ningkat, maka akan memotong pahala kebaikannya yang ada. Sebab tu, dah kalau kita benda baik dah lah banyak tak buat, amal dah lah slow. Jadi jangan pula kita pamerkan kejahatan. Kalau kita nak jahat, bukan kita galakkan, bukan kita bagi dah. Tapi kalau nak sangat juga terbuat jahat sekalipun, jangan bagi pamer pada orang. Jangan bagi tunjuk pada orang. Kalau silap kita, biar kita seorang sendiri je. Lepas tu kita rasa bersalah, kita taubat. Itu lebih mudah daripada dosa yang kita pamer pada orang. Walaupun kita sudah bertaubat, tapi dosa yang kita pamer pada orang tetap ikut, maka akan jadi dosa juga. Itu yang lebih kita khawatirkan, lebih kita takutkan. Moga-moga kita betul-betul mohon ampun pada Allah. Perkara-perkara yang dulu kita terlepas pandang. Baik, kemudian yang keempat, serta sempurna hawas. Hawas tu bahasa Arab, maknanya panca indera. Hawas. Ni hawas lah ni. Dia kalau ikut sains, dia ada 5 lah. Mata, telinga, mulut, mata pelihat, telinga pendengar, mulut lidah lah, lidah ni, lidah perasa, tangan pejabat, kaki penyepak bukan. Kaki bukan kaki. Apa satu lagi? Hidung, pembau, penghidu. Okey, baik. Itu asalnya lah 5. Adapun bila soal dalam mukallaf ni, dalam menuntut ilmu ni, dia dikhususkan kepada 3 pula, iaitu yang paling asas untuk mendapat sesuatu, iaitu dengan melihat, dengan mendengar, dengan berkata. Belajar dengan pakai 3 ni. Kita tengok guru kita ajar macam mana, kita dengar apa guru kita kata, kemudian mulut kita bertanya apa yang kita tidak faham. Itu 3-nya asalnya. Kemudian dari 3 ni pula dikhususkan lagi 2 sahaja untuk menjadi syarat kepada mukallaf. Nanti kita akan tengok. Kemudian habis dah, itu definisi mukallaf yang atas tu, perenggan atas. Kita pergi bawah dia, akil, satu-satu. Yang pertama akil dulu. Akil tu apa dia kata? Orang yang berakal. Okey, yang pertama orang.
Yang berakal. Jadi binatang masuk tak dalam ni? Tak masuk. Binatang tidak mukallaf. Jadi bila binatang tidak mukallaf, binatang tidak wajib semayang. Binatang tak wajib bayar zakat. Binatang tak wajib puasa. Binatang tak wajib mengaji. Mengaji ni fardu ain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Allah suruh semaya, Allah suruh mengaji. Tetapi suruhan mengaji itu, wajib mengaji itu, fardu ain mengaji itu tidak jatuh pada yang tidak berakal. Yang tidak berakal sini siapa? Iaitu binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kerana orang dalam kitab-kitab kitab fiqh dan sebagainya yang lebih tebal, manusia juga dipanggil hayawan. Dipanggil hayawan juga. Haiwan ni sebenarnya bahasa Arab. Haiwan ni maknanya makhluk yang bergerak. Kan? Hayawan ada dua jenis. Hayawan berkaki dua. Hayawan yang berakal. Hayawan yang berakal tu manusia. Hayawan yang tidak berakal itu baru namanya binatang. Tu. Tapi janganlah panggil kawan kita haiwan pula. Haiwan. Tapi itulah maknanya hayawan yang berakal, itulah kita manusia. Yang tidak berakal tu binatang. Jadi orang yang berakal, yang tidak hilang akalnya. Orang yang berakal tapi syaratnya tidak hilang akal. Asalnya dia ada akal, lahir-lahir itu ada akal. Tiba-tiba hilang akal. Bila hilang akal bukan mukallaf. Contoh dia kata, oleh seumpama gila. Orang gila diertikan hilang akal. Kadang-kadang orang dia salah faham. Akal dengan otak. Tak sama. Otak lain, akal lain. Adalah akal kita kan kalau marah kan, orang potong kita. Dia kata, tak ada otak. Pula tak ada otak, dia ada otak. Kalau tak ada otak, mati lama dah. Nampak? Yang tak ada akal. Bukan tak ada otak, tak ada akal. Tu orang kita gila. Kan? Jadi sebenarnya akal lain, otak lain. Otak tu benda yang kita boleh lihat, buka tempurung kepala ni nampak otak. Tapi akal bukan yang itu. Akal ni benda yang termasuk di dalam perkara batin. Perkara gaib yang tidak hadir pada mata kita. Tak nampak. Tapi kita yakin dia ada. Mana yakin dia ada? Dengan akal lah kita boleh berfikir mana baik, mana buruk. Bukan dengan otak boleh fikir baik buruk. Kalau dengan otak, lembu pun boleh fikir baik buruk. Sebab lembu ada otak. Jadi bukan dengan otak, dengan akal. Dan kalau lembu boleh fikir baik buruk, apa dia main lintas jalannya? Kenapa tak tengok kanan kiri? Itu menunjukkan dia ada otak tapi tak ada akal. Manusia ada otak dan ada akal. Oleh seumpama gila. Gila maknanya tak ada akal. Hilang akal dia. Hilang kewarasan akal. Otak dia ada, akal tak ada. Itu dipanggil gila. Atau sebagainya. Sebagainya dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tebal, dia akan bincang lebih banyak lagi. Antaranya lagi pitam. Antaranya lagi koma. Bukan koma ni. Koma tak bangun tu lah. Yang berpanjangan, bukan sekejap. Mana ada orang koma sejam je, tak ada. Pantang azan koma. Malah nak sembahyang tu. Bukan itu. Tak, koma ni main bulan. Kadang minggu, bulan, kadang tahun pun ada. Yang tu, yang lama tu. Jadi bila dalam keadaan tidak ada akal, maka dikira tidak jadi mukallaf. Bila tidak jadi mukallaf, maka tidak wajib ke atasnya perkara yang dituntut wajib atasnya. Faham? Contohnya wajib benda, wajib semayang. Maka bila tak ada akal, tak jadi wajib semayang tu pada dia. Jadi dia macam manik juga ni. Kita balik ke hukum wad'i. Asal hukum wad'i tu semayang zuhur tu wajib. Tapi dia gila, maka gila tu jadi manik. Manik tu artinya penghalang. Sekat dia daripada jadi wajib semayang. Wajib semayang berubah jadi daripada wajib jadi tidak wajib. Tapi bukanlah haram kalau orang gila semayang. Taklah jadi haram, jadi harus sahaja. Tak jadi apa-apa lah. Sebab semayang ni pun tak sah. Sebab semayang ni tak ingat apa-apa. Sebab dia gila. Itu. Jadi itu makna akil, berakal. Selesai. Pergi yang kedua, baligh. Baligh. Baligh artinya cukup ataupun sampai umur. Orang yang sampai umurnya, dimasukkan orang di sini artinya sebenarnya lelaki.
Lelaki yang sampai umurnya 15 tahun. Tapi lelaki ni juga merangkumi perempuan. Jadi maknanya lelaki dan perempuan yang sampai umurnya 15 tahun. Umur dia cecah 15 tahun. Automatik jadi balik. Tapi 15 tahun mana? Bukan 15 tahun Donald Trump ni. Ikut tahun Islam, kalender Islam. Ikut kalender Islam. Sebab kalender Islam dia lain. Tahun barat ni 365 hari setahun. Tapi kalau ikut kalender Islam 360 hari setahun. Kalau kita kira-kira balik kan, tarikh lahir kita ikut kalender Islam sampailah ke hari ni, umur kita mesti tak sama dengan yang sekarang. Ada yang kata jadi lebih tua lagi sebenarnya. Tu. Baik. Orang yang sampai umurnya 15 tahun ikut kalender Islam. Atau orang yang keluar mani. Okey, baik. Ataupun dia tak sampai, tadi dia cerita ni 15 tahun. 15 tahun ni yang tak keluar mani, tak ada apa, tepat 15 tahun automatik jadi balik. Ataupun, sebab tu letak ataupun dia tak sampai lagi 15 tahun, makna bawah daripada 15 tahun, tiba-tiba keluar air maninya, maka jadi balik. Keluar air mani dengan cara mana-mana? Dengan mimpi bersetubuh. Mimpi jima' dalam mimpinya tu. Mimpi setubuh, maka dikira. Jadi disyarah lagi oleh ulama', sekalipun kalau dalam mimpi tu bukan dia berjima', dia seorang-seorang je. Dia seorang-seorang je, tiba-tiba dalam seorang-seorang tu air mani keluar. Dalam mimpi tu nampak kruk keluar air mani. Kan? Bangun tu dah dikira balik. Sebab syarat dia adalah keluar mani. Dengan tu dia buat contoh dengan mimpi bersetubuh contohnya. Walaupun tidak dengan mimpi, bukan mimpi betul-betul. Betul-betul keluar air mani. Dia nak pergi masjid, jalan-jalan, kucing lintah depan dia, keluar air mani. Nampak? Tengok kucing tu, ponggong dia lawa, nak terkeluar air mani. Bukan air mani kucing, air mani dia lah. Maka jadi balik. Nampak? Dah dia pergi masjid tu kena ambil uduk balik ke macam mana? Sebab dia nak pergi masjid ni. Lepas tu keluar air mani. Habis macam mana nak buat? Ni bagus saja. Nanti tengok. Kalau dia kata kena ambil uduk balik nampak sangat bodoh. Kena mandi dulu sebab air mani keluar. Barulah ambil uduk. Baik. Bersetubuh. Atau sebagainya. Sebagainya panjang lagi lah syarahannya dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Tapi dengan syarat. Ada syarat pula lagi. Setelah umurnya 9 tahun. 9 tahun. Maknanya kalau keluar air maninya bawah daripada 9 tahun, boleh tak? Tak masuk balik. Tapi ayat dia ni dia main pusing-pusing lah. Ringkasnya begini, mudah nak fahamnya, buat macam carta kan. Buat garis itu tulis 9 tahun, naik atas buat garis lagi 15 tahun. Dalam lingkungan 9 ke 15 tu keluar air mani, balik. Bagi lelaki ataupun perempuan. Perempuan pun ada mani juga. Kan? Kalau dia keluar air mani, perempuan keluar air mani, dikira balik juga. Atau perempuan. Dia baru di situ perempuan. Sebab apa dia letak atau perempuan ni yang sini? Atas ni disebut orang. Orang tu maksudnya lelaki dan perempuan. Tapi yang atas perempuan ni lelaki tak masuk. Perempuan sahaja. Okey. Atau perempuan yang berumur 9 tahun yang datang haid. Sama juga tadi, perempuan bila selepas umurnya 9 tahun datang haid, keluar darah haid, maka jadi balik. Kalau tak keluar haid, tepat 15 tahun jadi balik. Ikut yang atas tu tadi balik. Jadi minimumnya 9 tahun, maksimumnya 15 tahun. Dalam lingkungan itu orang lelaki keluar air mani, sama ada dalam mimpi atau zahir, realiti, dikira balik. Orang perempuan keluar air mani atau darah haid, dikira balik dalam tempoh tadi. Baik, selesai. Yang keempat, sampai seruan Islam.
Seruan Islam tu sampai. Macam mana? Iaitu sampai dakwah Rasul. Dakwah tu seruan, iaitu sampai seruan Rasul. Apa yang Rasul sampaikan itu sampai dekat telinga dia, atau sampai ke pengetahuan dia. Kalau telinga je mesti nak dengar je, tak semestinya dengan telinga, maknanya pengetahuan. Contoh dia baca pun sampai pengetahuan, iaitu bagi diri orang yang baru memeluk agama Islam umpamanya. Dia baru dengar Islam tu, kan? Bila dengar dia dikira mukallaf. Tapi dia syarat masuk Islam dululah. Kalau dia kafir nak mukallaf macam mana? Dia Islam, dia masuk dah Islam, kemudian seruan tu sampai, dakwah Islam, jadi mukallaf dia. Adapun dia dah Islam, tapi dakwah tu, pelajaran tu, ilmu-ilmu Islam tu belum sampai, maka dia belum diberatkan. Contohnya dia dah mengucap kalimah syahadah, tapi pelajaran tentang semayang tak ada lagi. Jadi dia tak tahu macam mana nak semayang, bila masa nak semayang. Jadi tak diberatkan lagi. Mana waktu tu kalau dia tinggal semayang belum berdosa, sebab dia tak tahu. Tapi dengan syarat dia kena pergi ambil tahu, kena pergi belajar lah, kena pergi cari guru, cari ustaz. Jangan buat bodoh, buat tak erti je. Jadi sebab itulah orang yang baru masuk Islam, dia tak reti lagi semayang, kita suruh dia atau ajar dia setakat mana yang dia boleh dulu. Contohnya dia tak pandai baca lagi, jangan kita tekankan rukun qauli. Kita kata hang kena baca ni Fatihah ni, ikut rukun qauli ni, dengar di telinga sendiri ni, tajwid dia kena betul, ni panjang ni pendek. Jenuh lah dia kata macam mana dia dia baru nak test. Jenuh nak sebut. Nampak? Jangan berat-beratkan. Jadi orang baru masuk Islam, kita kata awak ikut-ikut saya je. Kita pun angkat takbir, dia pun angkat takbir. Kita pun rukuk, dia pun rukuk. Dia ikutlah. Kita pun garu ponggong, dia pun garu ponggong dia. Sebab dia kata ikut je. Dia tak erti lagi. Tak apa, dimaaf. Dimaaf ketika itu. Walaupun benda ni nak orang kata kelakar, tapi nak ceritanya begitulah keadaan ni. Jangan kita beratkan orang yang baru masuk Islam ni dengan hukum-hukum yang besar. Pelan-pelan dulu. Jadi walaupun dia tak baca Fatihah dalam semayangnya, dosa tak? Tak dosa lagi. Sebab dia belum dikatakan mukallaf. Sebab belum lagi seruan ilmu tu penuh di dada dia untuk dia belajar. Dalam tempoh dia belajar sebulan dua, lepas tu bila dia dah faham, barulah diberatkan hukum ke atas dia, barulah jatuh pahala dosa atas dia, sebab dia sudah tahu. Tapi dengan syarat jangan dia buat-buat tak tahu. Dia dah masuk Islam, lepas tu buat tak tahu. Orang nak ajar semayang, dia tolak. Tak payah ajar aku semayang. Itu tak jadi gak, dia berdosa lah tu. Okey, baik. Ada pun orang yang sudah Islam kerana Islam ibu bapanya, macam kita semua. Kita ni bukan mu'allaf, bukan orang baru masuk Islam. Lahir tu Islam dah, sebab mak bapak kita Islam, automatik. Maka ia mukallaf jika ia akil dan baligh. Jadi keluar perut mak tu terus automatik jadi mukallaf kita. Dengan syarat kita akil dan baligh. Lepas tu ada yang tanya pula, lepas tu masa baby kena wajib semayang lah. Tu kata bacalah bagi elok. Dia kata akil dan baligh. Dan masa baby tu kita akil tak lagi, berakal tak kita masa baby. Dah baligh tak lagi, baligh lagi jauh, baligh umur 9 tahun. Tu. Lepas tu suatu kitab lama ni dia setiap perkataan dia jelas. Kalau kita selidiki betul-betul. Lepas tu jangan baca sambil lalu. Dia kena baca betul-betul. Dan wajib ia mempelajari hukum-hukum Islam. Maka hukum-hukum Islam wajib dia belajar. Contoh ilmu yang macam mana nak kena belajar? Macam yang dalam kitab ni, insya-Allah sempurna. Dalam kitab ni mengandungi segala perkara yang diwajibkan ke atas kita. Contohnya macam inilah, kita belajar daripada awal. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Itu semua ilmu-ilmu yang wajib kita kena mengaji lah tu. Tapi kadang-kadang minta maaf cakap, ada orang hukum akal tak tahu. Hukum adat tak tahu. Ana dulu zaman jahil pun yang ana tahu hukum syarak je, yang kita tahu wajib, sunat, makruh. Tapi adat kita tak pernah dengar agak. Hukum akal tak pernah dengar agak. Jadi macam masa tu kita dalam keadaan jahil. Moga-moga Allah ampunlah dosa kita masa dalam jahil dulu. Sebab benda ni wajib kena belajar ni, wajib kena mengaji. Sebab apa dia kata? Dan wajib ia mempelajari hukum-hukum Islam. Selesai. Yang keempat,
sempurna hawas. Hawas tu maknanya panca indera. Panca inderanya sempurna. Iaitu ketiadaan cedera. Cedera di sini artinya murad dia cacat. Maksud yang dimaksudkan oleh pengarang cedera itu artinya cacat. Cacat pendengarannya. Maksud cacat pendengaran pekak. Pekak saja, bukan pekak badak. Pekak badak lain. Pekak badak pangkat rendah lagi, pekak pangkat tinggi. Pekak badak dia dengar tak dengar. Itu pekak badak. Pekak tak ada dah, memang tak dengar langsung. Badak tak ada. Jangan kita tambah lah pekak badak sumbu. Pekak saja. Pekak memang totally tak dengar langsung. Satu pun tak dengar. Ambil speaker masjid, letak atas kepala dia tu, tak dengar juga. Kan? Kalau pekak badak boleh dengar lagi sikit, cuma gitu je. Dan penglihatannya, cedera penglihatan artinya cacat penglihatan, cacat penglihatan artinya buta. Murad dia buta. Maksud dia. Bagi yang dalam video ni, murad tu maksudnya apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Itu bahasa pondok lah tu, bahasa orang mengaji kitab. Kadang-kadang tok guru kata muradnya di sini itu ini gini. Maksud murad tu apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab. Jadi cacat penglihatan muradnya buta. Yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ialah buta. Bukan rabun. Rabun lain. Rabun ni macam nampak tak nampak, sama-sama. Ni bukan. Buta totally tak nampak langsung, gelap terus. Dan jika cedera panca inderanya, iaitu cacat tadi tu, pekak ataupun buta tadi, yang lain sekalipun. Kalau dia cacatnya pada tempat lain, masih lagi mukallaf. Maknanya bukan bahagian mata, bukan bahagian telinga, tapi bahagian mulut. Katalah bisu, tak boleh bercakap, mukallaf lagi. Ataupun cacat tangan tak ada, putus, kan? Mukallaf lagi. Kaki pula tak ada, putus juga, mukallaf lagi. Perut tak ada. Ada perut? Jarang tak ada, perut tak ada, mati terus lah. Tapi maknanya benda-benda lain yang cacat, benda lain yang tak ada, masih lagi mukallaf. Bila mukallaf, wajib dia apa yang diwajibkan ke atas dia. Ada pun orang yang cedera, yakni cacat, pendengarannya, yakni pekak, sahaja. Atau penglihatannya sahaja. Jadi salah satu, bukan dua-dua. Telinganya pekak saja, ataupun matanya buta saja, maka ia mukallaf jua. Jua di sini artinya sahaja. Maka ia mukallaf sahaja. Maknanya tetap mukallaf juga. Masih lagi mukallaf. Walaupun matanya buta, telinganya pekak. Habis yang tak mukallaf ni ustaz, yang mana? Dua-dua. Serentak. Matanya buta, telinganya pekak, dua-dua cacat. Salah satu mukallaf. Tapi kalau dua-dua cacat, tidak mukallaf. Mata buta, telinga pekak. Dua keadaan kata ulama' yang dihurai lebih dalam kitab fiqh yang lain. Iaitu sama ada sejak azali. Azali ni artinya lahir-lahir. Lahir-lahir memang buta, lahir-lahir memang pekak. Buta dan pekak serentak lahir-lahir. Sejak dari kecil lah bukan mukallaf. Jadi bila bukan mukallaf, tak wajib dia sembahyang, tak wajib apa-apa pun. Ataupun yang kedua, bukan azali, baru jadi. Lah ni dia tulis nak ngapal ya, buta, pekak, buta, pekak, buta, pekak, buta, pekak. Kan? Tiba-tiba ngantuknya kan, buta, pekak, buta, pekak, terhangguk, pen tu cocok ke mata, tembus ke telinga. Nampak dua-dua tu macam mana tadi pegang dua pen. Nampak dua-dua. Nak buat contoh lah. Buta, bawa pergi hospital, alhamdulillah selamat. Hidup lagi. Selamat. Jadi dia cuma cacat, tapi keluar hospital tu tidak lagi mukallaf. Bila keluar hospital tu tak payah semayang, tak payah apa dah. Dia kata sonok gitu tak payah semayang. Try lagi cocok mata dengan telinga. Nak tengok sonok tak sonok, jalan tak nampak, apa tak dengar, kan? Itu. Jadi itulah Allah nak cerita di sini. Di sini sekali lagi ulama membuktikan dari segi hukum agama ini Allah itu Maha Adil.
Sebab Allah dah buat dia susah dari sudut penglihatan dan pendengaran, maka Allah mudahkan dia dalam perkara yang lain. Adapun kita, Allah sudah memudahkan kita dengan melihat dan mendengar, maka Allah beratkan kita pula dengan segala hukum dan tanggungjawab yang kita kena pikul. Sebab kita orang senang. Orang senang ni bukan masuk rumah besar, bukan masuk kereta banyak. Maksud orang senang, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Senang lah tu. Senang tak senang? Apa segala kita nak pandang, kita boleh pandang. Senang tak senang? Apa saja kita nak dengar, kita boleh dengar. Senang lah tu. Ada orang susah, mata tak boleh lihat. Ayat Quran tak boleh nak tengok. Kita boleh tengok ayat Quran. Nah, kita boleh dengar ayat Quran. Nah, orang pekak tak boleh dengar ayat Quran. Macam mana lunaknya suara bacaan ayat Quran, dia tak boleh dengar sebab dia pekak. Jadi dia susah. Nah, bila dia susah gitu, Allah senangkan dia dalam hal-hal yang lain. Tak payah semayang, tak payah apa. Dah kita ni senang dah. Senang melihat, senang mendengar. Maka Allah beratkan tanggungjawab kita dengan mengerjakan ketaatan. Sama macam dalam konteks keduniaan. Orang yang senang, orang yang kaya, tanggungjawab banyak lah. Macam mana tu? Menteri, Dana Menteri. Senang lah tu, kaya, duit banyak. Gaji puluh-puluh ribu. Tapi apa yang dipertanggungjawabkan ke atas dia berat. Hukum dia berat. Nak kena jaga rakyat, kena buat ini, kena buat bincang masalah gini-gini macam ni, apa yang berlaku ni. Nak bersusah payah, nak kena fikir macam mana tak nak bagi rakyat jadi mengamuk. Sebab tu kita Malaysia dapat pujian daripada beberapa buah negara, antaranya Indonesia. Kerana kerajaan negara kita ni, bukanlah kita nak puji melambung tak, tapi apa yang benar, kita kata benar. Kerajaan kita pada hari ini dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Ya, tidak menjadi panic buyer. Panic buyer ni dalam istilah bahasa Inggeris maknanya membeli secara panik, kelang kabut. Jadi macam setengah negara tu habis dia rempuh kedai-kedai supermarket ni sebab berebut nak beli barang, sebab takut barang habis. Tapi di Malaysia tenang, keadaan tu tenang. Beli barang kita macam biasa je. Cuma kita duduk dalam keadaan kawalan pergerakan. Tak terhad pergerakan kita, itu saja. Kan? Kemudian duduk rumah saja pun gaji jalan, orang kerja kerajaan gaji jalan. Orang kerja swasta pula, Perdana Menteri bagi, kerajaan bagi inisiatif pula, ransangan imbuhan dan sebagainya. Ada, Allah permudahkan. Nah, jadi begitulah maknanya, bila dia ni orang senang, tanggungjawab dia berat. Kita ni kira dari sudut agama ni, kita orang senang, maka bila orang senang, tanggungjawab kita berat. Mana berat? Segala hukum hakam yang dipertanggungjawabkan terhadap kita dari sudut agama. Jadi itu dia. Jadi selesai. Maka kita akan sambung muka surat 10 pada kuliah yang akan datang. Tajuk seterusnya, ijtihad dan mujtahid. Apa dia ijtihad dan mujtahid? Orang yang biasa mengaji mungkin biasa dengar perkataan ni, tapi orang yang baru menceburi hal-hal bidang ilmu agama ni, ini adalah perkataan yang kita mesti tanamkan dalam kepala kita. Itu ijtihad dan mujtahid, insya-Allah. Bukan mujahid, mujtahid. Dia ingat pula bekas menteri agama tu. Jadi sekadar tu kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf atas kelewatan pemberitahuan terhadap kuliah yang semalam. Kerana anak tak berapa sihat. Ingatkan kita boleh buat agak, tapi sebab nak jaga dia, nak pantau suhu dia, nak kena, orang panggil apa tu? Celun apa? Letak air tu panggil apa? Tuam. Tuam benda panas, air. Apa ni? Celun, lecun apa benda? Bahasa dia apa benda bahasa tak tahulah. Tapi kita nak basah-basahkan kepala dia, nak bagi suhu dia turun. Alhamdulillah hari ni alhamdulillah dah sihat dah. Jadi cukup sekadar tu, doakanlah kami kita semua duduk dalam kesihatan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar tu, moga-moga Allah izinkan pertemuan kita pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا كاشف الغام ويا فارج الهام ويا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والوباء والنقم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله يا رب العالمين كل بلاء ووباء وحم وضيق وشدة ونقمة وفتنة ما ظهر منها وما بطن تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء ومن سيء الأسقام اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Takbir.